Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni kita belajar lagi tambahan bahagian B untuk kertas 1 SPM yang memberi markah 70 markah pada kamu, ya. Kita lihat contoh soalan. Ini bahagian 2. Tadi kita dah belajar tadi bahagian pertama, pengenalan pendahuluan tentang kertas 1 bahagian B. Jadi kertas 1 bahagian B ni markah yang diberikan adalah 70 markah. Bahagian A 30 markah. Jadi semuanya berjumlah 100 markah. Jadi masa dicadangkan untuk menjawab bahagian B ialah 90 minit. Jadi kita lihat soalan. Tengok soalan yang diberikan dalam bentuk macam ni, ya. Kamu kena baca betul-betul dan kena pasti kehendak soalan. Biasanya diberi bahan petikan ataupun gambar dari apa-apa sumber saja untuk memberi rangsangan kepada kamu untuk menjawab soalan ini. Okey, kita tengok contohnya. Inilah contoh item, itu soalan domain awam. Okey. Setiap rakyat Malaysia secara purata membuang 0.8 kilogram sampah setiap hari. Banyak tu, setiap rakyat Malaysia. Maknanya setiap seorang daripada kita membuang sampah sebanyak 0.8 kilogram sampah setiap hari. Jumlah ini cukup untuk memenuhi Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC dalam jangka masa 9 hari setengah sahaja. 9 hari setengah saja memang dah penuh dah. Aktiviti kita semula je kita dapat lihat dah. Apa yang cuba nak disampaikan, tema apa yang kita nak belajar ini. Aktiviti kita semula. Dikenal pasti sebagai salah satu cara paling berkesan untuk mengurangkan sampah sisa pekerjaan. Namun demikian, dikatakan tahap kesedaran masyarakat terhadap amalan kita semula masih rendah. Jadi, bahan ini boleh kamu gunakan untuk menulis perenggan pendahuluan. Kita boleh guna ambil ini. Jadi, boleh diambil sebagai isi pun boleh kita ambil. Atau jadikan sebagai pendahuluan, lagi senang lah. Jadi untuk menulis pendahuluan cukup mudah lah, kita menggunakan saja bahan rangsang yang diberikan pada kamu. Okey. Okey, jadi satu lagi bahan B, petikan akhbar di atas. Itu petikan akhbar daripada sumber mana? Utusan online. 16 Januari 2018. Petikan akhbar di atas menyatakan bahawa aktiviti kita semula merupakan kaedah terbaik. Untuk mengurangkan sampah sisa pekerjaan. Pelbagai usaha perlu dilakukan. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula kerana kesedaran terhadap amalan tersebut masih rendah. Sehubungan itu, anda dikendaki menulis sebuah rencana bagi menggalakkan masyarakat mengamalkan kita semula. Tajuk rencana tersebut lagi senang lah. Pasal kamu diberi tajuk untuk menjawab soalan ini. Usaha menggalakkan amalan kita semula. Jadi tajuk rencana. Kamu diminta menulis rencana. Jadi kena tulis rencana, kena tengok format rencana lah. Jadi hari ni cikgu kan nak bincang pasal format rencana. Tapi cikgu nak bincangkan macam mana daripada bahan ni kamu boleh analisis soalan dan juga boleh menulis perenggan pendahuluan. Kita lihat dulu, kita analisis dahulu soalan. Soalan ni berformat apa? Rencana. Okey, format rencana. Jadi tajuk telah diberikan, tugasan kehendak soalan diberikan, iaitu usaha menggalakkan amalan kita semula. Jadi kata kunci dia apa dia? Kata kunci, kalau kita lihat sini, kata kunci ni pelbagai usaha lah. Pelbagai usaha. Maknanya pelbagai pihak lah. Kita kena lihat. Jadi yang kedua, masyarakat mengamalkan amalan kita semula. Pasal apa? Dalam usaha kita nak menggalakkan masyarakat mengamalkan amalan kita semula. Jadi bahagian A. Bahagian A ni kita boleh ambil jadikan sebagai pendahuluan. Kita lihat macam mana bahagian A ni kita boleh lihat sebagai pendahuluan. Okey. Nampak ya? Kita lihat ni. Akhbar utusan Malaysia bertarikh 16 Januari. Kita ambil di mana? Kita ambil di sini. Kita ambil sini lah. Okey. Sorry, silap. Kita ambil di sini. Okey.
Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 16 Januari 2018 telah melaporkan bahawa setiap rakyat Malaysia secara purata telah membuang 0.8 kilogram sampah. Nanti kita ambil tu. Okey. Setiap hari. Okey, jumlah ini cukup untuk memenuhi Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC dalam tempoh 9 hari setengah sahaja. Jadi, daripada sumber inilah kamu telah dapat menulis pada keluar. Jadi, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini ialah menerusi aktiviti kita semula. Persoalannya, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menggalakkan amalan kita semula? Jadi sinilah kita akan mencari isi-isi penting tajuk tersebut. Jadi cikgu telah membuat bentuk dalam bentuk terminda ni. Ya. Jadi tajuk dia apa dia? Usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Jadi kita lihat siapa. Bila kita bercakap mengenai usaha, kita akan melihat siapa. Jadi sini cikgu kita akan berikan 3 isi sahaja. Iaitu pertama, kita melihat siapa? Ibu bapa. Yang kedua, pihak sekolah. Dan yang ketiga ialah pihak kerajaan. Jadi ini sangat senang lah. Kalau kita lihat, okey, ibu bapa. Ibu bapa buat apa? Okey, ibu bapa buat apa? Apa peranan ibu bapa? Didik anak. Okey, ibu bapa buat apa? Didik anak sejak kecil. Okey, ibu bapa jadi suri teladan. Ibu bapa, macam mana ibu bapa menjadi suri teladan? Cara buang sampah, kumpul barang yang boleh dikita semula. Itu kita kena buat ni. Rangka karangan macam ni kita kena buat supaya mudah untuk kita menulis nanti. Okey, kita lihat pula pihak sekolah. Apa pula peranan pihak sekolah? Pihak sekolah memberi kesedaran dan menggalakkan kita semula ni. Kena beri kesedaran, kena habaq, kena bagi tahu apa dia itu kita semula. Ya, pihak sekolah. Jadi melalui apa? Kempen kesedaran. Pihak sekolah boleh buat kempen kesedaran. Cikgu-cikgu yang terlibat boleh memberi ceramah. Ya. Jadi masa mana lagi pihak sekolah boleh memberi menjadi usaha untuk menggalakkan amalan kita semula semasa pembelajaran di dalam kelas. Cikgu-cikgu boleh menyebut isu tersebut semasa mengajar. Semua cikgu bertanggungjawab sebenarnya. Semua cikgu bertanggungjawab menyebut isu ini. Seterusnya mengalami aktiviti co-curriculum lah. Kita lihat sini aktiviti co-curriculum itu melalui kelab alam sekitar. Apa yang perlu dibuat oleh kelab alam sekitar tersebut? Kumpul barang-barang boleh kita semula. Jadi apa kesannya apabila semua ni pihak sekolah telah buat? Kesannya kita semula dapat kita jalankan sekaligus menjaga alam sekitar. Okey. Itu pihak sekolah. Seterusnya kita lihat pula pihak kerajaan. Jadi kerajaan buat apa? Kerajaan banyaklah kena buat ni. Kadang semua ni kena bermula dengan kerajaan lah. Okey. Okey, kita lihat pihak kerajaan buat apa? Pihak kerajaan mula-mula sekali boleh menetapkan satu sistem cara pembuangan sampah ni. Saja salah sikit. Pembuangan sampah. Okey. Jadi ada satu sistem lah. Kerajaan kita mesti buat satu sistem. Okey. Memang dah ada buat dah. Ya. Kalau kita lihat. Lepas tu kerajaan akan mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran kita semula. Disokong oleh media massa. Okey. Kerana media massa lah antara medium yang boleh menyampaikan mesej ini kepada masyarakat. Supaya masyarakat faham. Okey. Dan seterusnya pihak kerajaan mesti ada peraturan pembuangan sampah. Pembuangan sampah. Macam mana? Kalau kita lihat sekarang ni, kalau kamu lihat melalui program kita semula tu, usaha yang telah kerajaan laksanakan, kita mesti membuang sampah mengikut warna tong sampah. Ya, tong sampah warna ni kena buang sampah jenis apa? Kita boleh terangkan semua tu. Okey, jadi
Daripada isi inilah kita akan buat menulis karangan. Apabila kita menulis karangan, kita melihat berdasarkan mula-mula sekali kita kena tulislah tajuk. Ya, tajuk pada usaha-usaha menggalakkan amalan kita semula. Jadi tajuk ni kita kena lihat. Kena tulis dulu tajuk. Kalau kita tak tulis tajuk, kita bimbang takut terpesong. Tulis merapu. Macam-macam lah boleh tulis. Okey, isi satu. Isi satu peranan ibu bapa. Ya, peranan ibu bapa. Jadi ayat topik, ayat pertama dalam perenggan dalam isi satu ni satu perenggan kita kena tulis ni. Satu perenggan. Jadi peranan ibu bapa, ayat topik, tajuk ayat topik sama dengan apa? Kita lihat sini ayat topik sama dengan tajuk tambah dengan isi satu. Jadi tajuk apa dia tadi? Usaha. Ni tajuk. Dia tambah dengan isi satu. Isi satu ini dia peranan ibu bapa. Okey, salah satu usaha menggalakkan amalan kita semula melalui peranan ibu bapa. Okey. Ini ayat topik. Okey. Ayat huraian. Isi satu. Kita ambil balik isi satu. Peranan ibu bapa tadi. Dan campur dengan kita sebelum kita nak huraikan ni, kita kena faham satu cara untuk kita mengembangkan isi ialah melalui 5W1H. Okey, apa dia 5W ni? What. Apa dia? Apa. Why. Mengapa. When. Bila. Where. Who. How. Kita kena melihat yang ni supaya kita dapat menjawab soalan tu dan boleh mengembangkan isi karangan kita. Jadi kita lihat semula ayat huraian. Setelah kita menulis ayat topik, kita akan menulis pula ayat-ayat huraian. Jadi ayat huraian bersamaan dengan isi satu tadi dengan bila. Boleh saja kamu tukar dengan bila, dengan mengapa ke, dengan bagaimana. Bergantung pada kamu lah. Jadi kita nak jawab macam mana. Jadi kita lihat ayat huraian. Ibu bapa. Tadi kita tengok tajuk ibu bapa tadi kan. Ibu bapa hendaklah mendidik anak-anak mereka sejak kecil. Sejak kecil ni menunjukkan bila. Sejak kecil tadi menunjukkan bila. Jadi sejak kecil lagi mengenai kebaikan amalan kita semula kerana melentur buluh biarlah daripada rempungnya. Kita boleh masuk peribahasa. Lepas tu ayat contoh. Contoh apa dia? Kita ambil juga daripada isi satu. Kena ulang balik isi satu. Dan bagaimana? Contoh. Ikut suka kamu lah. Nak bagaimana ke? Siapa ke? Mengapa ke? Itu bergantung pada kamu, cara kamu untuk menghuraikan. Jadi kita lihat bagaimana ibu bapa ni nak mendidik anak-anak. Sebagai contohnya, ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan. Jadi contoh kepada anak-anak dengan tidak membuang sampah di merata-rata tempat dan mengumpul barang-barang yang boleh dikita semula mengikut kategori. Jadi ibu bapa dah menjadi suri teladan kepada anak-anak. Bagaimana caranya ibu bapa menjadi suri teladan kepada anak-anak. Dan seterusnya ayat penegas. Ayat terakhirlah dalam perenggan isi satu. Kita masuk lagi isi satu iaitu peranan ibu bapa tadi ya. Dan mengapa ibu bapa kena berbuat demikian. Perlu berbuat demikian. Jadi ayat penegas ini kita lihat isi satu tadi campur dengan mengapa. Itu kita boleh berubah ni. Yang ni kita boleh ubah. Bergantung pada kehendak bagaimana cara kamu menjawab. Jelaslah bahawa ibu bapa, kita lihat isi tadi, ibu bapa mestilah menjadi suri teladan kerana, mengapa ni? Kerana tanpa contoh teladan, sudah pasti anak-anak tidak dapat menilai kebaikan amalan kita semula. Jadi lengkaplah satu perenggan isi. Tadi dah dapat dah perenggan perenggan pendahuluan, kita dah dapat perenggan isi satu. Untuk seterusnya, kamu kena buat perenggan isi 2 dan juga isi 3. Dan kita akan belajar satu bahagian lagi. Jadi bahagian ni tak habis lagi. Satu bahagian lagi, iaitu bahagian penutup kesimpulan. Itu bahagian penutup kesimpulan. Kita akan ada satu bahagian lagi untuk menghabiskan sesi ini. Okey. Sekian, terima kasih.